as a company, kita namakan Shahira Trading Sdn Bhd. A family company, Shahira Trading Sdn Bhd. Macam saya bagi kad tadi kan ya. Jadi Shahira Trading ni membuat beberapa kegiatan lah. Jadi macam saya jelaskan awal tadi, dia punya komponen utama perusahaan keluarga ni diletak di bawah Shahira Trading Sdn Bhd. Macam mana saya bagi kad ni kan, kita libat diri dalam commercial property development. Maknanya kita buat kedai-kedai, lepas tu kita sewakan. Kita kedai yang kita boleh sewakan. Kita punya pendekatan dalam kita buat bisnes yang kita buat ni, pendekatan yang kita buat. Kalau adik lihat ni premis lah dia niaga. Premis. Kalau kita lihat kepada, kalau adik belajar bisnes kan, kita sering terlupa atau kita sering alfa dan kita terbawa-bawa kalau buat bisnes mesti jual produk. Salah. Dia ada 10 benda yang kita boleh buat bisnes. Kalau masuk MBA school dia ajar ni. Pertama, goods. Good ni kita biasalah. Good ni macam contohnya kita jual TV, kita jual barang-barang. Services. Services ni adalah contohnya restoran tu services. Kapal terbang tu services, bukan good. Kita jual servis. Ya? Tak. Betul. Services. Bank, lawyer, semua tu services. Event. Macam kita kan di Malaysia ni, kalau kita ada event-event tertentu, kita jualkan event itu. Contohnya kita ada hari sambutan Deepavali ke, hari raya ke, kita promote sebagai satu event, menarik pelancongan, dia jadi bisnes. Person, orang ni biasalah, macam contohnya orang terkenal, Mawi ke apa, tu dia boleh artis, personal TV, dia boleh dalam istilah dia boleh dimarketkan. Jadi marketing tu jangan limit kepada barangan. Kebanyakan kita, itulah kelemahan kita. Places, tempat cantik-cantik, misal kata pantai, gunung, tu dia boleh dijadikan bahan untuk diniagakan. Information, maklumat, ya. Maklumat. Maklumat dari macam mana tu? Contohnya misal kata magazine, kita beli magazine. Kenapa kita beli magazine? Kerana nak dapat maklumat. Contohnya Wall Street Journal, tak kira lah magazine tu boleh berbentuk hiburan, boleh berbentuk profesional, teknikal. Kita beli maklumat tu. Maklumat tu jadi bahan dagangan. Kita lupa tu. Surat khabar, maklumat. Ideas. Idea ni jangan main. Orang fikir, idea ni boleh berniaga. Betul boleh. Kalau you mempunyai idea yang luar biasa, you pergi jumpa dengan pengeluar company yang besar-besar, your idea orang bayar tau. Yes. Bukan saja. Tak ada. Macam you ni terkenal sebagai konsultan misalnya. You dipanggil, company panggil untuk bincang. You bincang. Tapi bukan free tu. Itu panggil ideas. Ideas ni boleh dimarket. Tapi kita tak fikir. Kita banyak orang Melayu bagi idea free. Yelah, betul. Tak ada. Betul. Boleh dimarket. Yang saya pelik sikit tu, idea pun boleh berniaga. Tapi orang nak berniaga idea ni, dia punya level tu kena tinggi lah. Kalau dia duk cakap tentu arah, orang kata apa. Tapi orang seek his ideas. Orang cari dia. Tu dia sell, dia bagi pandangan, dia bagi pendapat. Dia bukan percuma ya. Experiences, pengalaman pun bukan main lagi. Boleh buat marketing. Organisation. Organisation memanglah. Sebab organisation ni kalau kita fikir kenapa setengah-setengah company tu sanggup habis duit belanja advertisement apa, dia nakkan nama tu. Sebab apabila organisation tu terkenal sebagai entiti yang macam contohnya lah, kalau kita ingat kepada ayam, apa kita ingat? KFC misalnya. Sebab kalau kita belajar ilmu MBA, salah satu subjeknya dia mengajar kita tentang recall, dia panggil.
Manusia ni dia ada recall punya nak mengingat kembali sesuatu tu, dia recall ladder dia panggil. Kita boleh ingat 3 Contohnya makanan. Pertama kita letak apa? A, company A, B, C. 4 kita tak ingat dah. Jadi kalau kita ingat makanan, recall ladder tu akan sebut A, B, C. Jadi company duduk berebut supaya company dia tu duduk di position A. Dia sanggup habis. Contohnya Pepsi Cola beratus-ratus juta kempen nak suruh dia tu duduk dalam recall A. Sebab kalau dia turun ke recall C, dia dah nombor 3. Jadi orang ingat minuman, orang tak ingat dah. Contohnya Coca-Cola, orang ingat lain pula misal kata. Jadi to maintain recall ladder nombor 1 tu, dia sanggup keluar duit banyak-banyak. Manusia 3 aja dia akan ingat. Dia buat kajian dah. Jadi produk tu 3 aja ladder dia tu. Dia mari tu 1, 2, 3. Kasut ke 1, 2, 3 brand dia. Seluar ke apa sajalah, kereta sekalipun. Banyak kereta dalam market ni, you akan ingat 3 aja. Cuba you fikir balik, you akan ingat 3. Tapi semua orang berusaha, syarikat pengeluar berusaha nak letak dia tu di ladder nombor 1. Itu dia panggil organisation punya boleh jual tu. Sebab the moment you letak di ladder 1, produk you akan terjual dengan mudah lah. And of course properties. Properties ni kita break banner, kita jual. Jadi balik kepada Syahira Trading, kami sebenarnya duduk dalam properties dengan services. Goods pun ada juga sikit. Goods pun ada. Contohnya kedai runcit. Jadi macam commercial property development ni, kami membina lot-lot kedai. Lot-lot kedai yang mana kita sewakan atau kita guna sendiri. Tapi sebahagian besar kita sewakan lah. Kebanyakan kita sewakan. Yang kita guna sendiri pun ada. Dari sudut retail and trading ni, kita wujudkan kedai-kedai runcit. Food and beverages tu kita wujudkan rangkaian makanan, restoran. Dan consultation tu anak saya buat, bukan saya buat lah. Ada orang panggil dia untuk buat ketah kerja lah, apalah. Jadi contohnya commercial property development, kita ada satu kawasan di sini kita develop, Arma Square. Arma Square tu nama saya sebenarnya, Abdul Rashid Mak Amin. Sana pun kita panggil Arma Square juga. Di situ kalau kita lihat contoh, kita ambil restoran lah. Restoran kita ada, kita believe in this tau. Dalam prinsipal niaga kami believe in cash return. Cash cepat. Kita tidak akan deal into usaha-usaha yang boleh membuka kepada orang berhutang. Sebab pengalaman dalam bisnes ni, kalau orang dah boleh berhutang, dia akan mendedah kita kepada masalah-masalah yang tak putus-putus. Jadi cash yang jelasnya, kalau dalam restoran bisnes, dia tak ada orang pergi nak saya nak hutang ke, tak ada lah. Jadi kita wujudkan restoran Tom Yum, dan baru ni kita wujudkan restoran Chinese Muslim yang dekat ni. Ada yang apa nama, Haji Syarin Lau. Tu dekat tu. Dekat sini. Pernah makan. Haji Syarin Lau tu dia dah ada di KL. Dia nak masuk Bangi, dan kita bercakap, bincang, dan kita buat joint venture. Alhamdulillah lah. Nama Haji Syarin Lau. Yang Soho ni branding. Dia kalau dalam bisnes kan, owner dia Syahira. Branding dia Soho. Soho tu asal daripada perkataan Kelantan, masyhur. Sepatutnya Soho, dia kena ada sadu sikit. Tapi anak saya, dia anak perempuan Farah tu lah. Dia kata bobo Soho je lah. Tapi Soho ni ada konotasi lain. Di London pun ada Soho, di KL pun ada Soho. Soho can be a small room business, tempat berniaga yang kecil. Tapi kita maksud kita Soho. Jadi kita gunakan trading name, branding name untuk bisnes kita, baik minimarket, baik food
makanan dan sebagainya, kita guna branding Soho. Jadi mudah lah. Itu kalau tanya Soho tu apa dia tu, ialah maksud dia. Sekarang kita pun macam ingat ke Soho ni, orang kata dia memang, sebab tadi Datuk kata Syahira Trading lah dia punya parent dia. Parent dia tu Syahira Trading, company. Bawah tu nak operate kan, dia bukan Soho ni is a brand name aja. Brand name. Sebab tu kalau dia tengok Soho is run by siapa. Tapi dia pula di-run oleh anak syarikat lah. Sebab kita ada pelbagai aktiviti. Tak boleh semua di-run oleh parent. Di dalam niaga ni kita kena ada parent. Lepas tu kita kena develop anak-anak syarikat untuk handle various activity. Kalau syarikat semua handle, lingkup syarikat. Macam makanan, macam apa tu, bahagian retailing, bahagian kedai runcit diurus oleh anak syarikat A. Bahagian makanan diurus oleh anak syarikat B. Gitulah kita pecahkan. Itu just orang panggil operational punya cara lah, nak memudahkan. Anak syarikat tu pun diuruskan oleh family juga. Anak syarikat tu family juga. Cuma kita pecah. Ada orang luar lah. Setakat ni tak ada. Kita. Okey, soalan lanjut. Okey, Datuk. Macam bisnes ni kan, adakah ia bermula secara sikit-sikit kecil-kecilan, ataupun Datuk memang dah ada modal yang besar dan Datuk set up orang kata sekaligus? Mana-mana pun bisnes kita ni, melainkan kita ni keturunan raja-raja ke, ada harta datang daripada mana, daripada langit ke. Semuanya kena bermula daripada kecil. Itu wajar. And in fact, itulah sebenarnya lesson yang terbaik dalam bisnes. Kalau you datang daripada keluarga kaya sekalipun, kalau tanya pandangan saya lah, biarlah orang yang datang daripada keluarga kaya tadi, dia mula secara step by step daripada awal. Sebab the moment dia inherit satu empire yang besar, tanpa melalui proses ini, dia tak nampak keseluruhan. Dia tak akan nampak. Tapi orang yang bermula daripada kecil, dia akan nampak. Dia dah melalui proses jatuh bangun kan. Macam anak-anak saya semua melalui proses tu. Jatuh bangun. When I came later tu, apabila dia orang dah nak establish dah proses jatuh bangun tu dah dialami. Jadi mereka kata orang cuba fikir apa yang terbaik nak buat. Macam-macam usaha dibuat, tapi dia fikir, oh ini yang terbaik kita tackle, ini yang terbaik kita handle. Kita share pengalaman kan, ramai anak beranak kumpul bincang, okey, strategi kita apa? Kita kena ambil usaha-usaha ke arah dalam bisnes, kita usaha ke arah yang cash return yang cepat. Itu yang falsafah pertama kita letak. Kalau dalam bisnes saya katakan ada 10 cara nak buat bisnes, tapi ada setengah tu cash return yang lambat. Especially kalau melibatkan hutang. Ini problem. Orang boleh berhutang dengan you kawan baik hari ni, besok dia jadi musuh. Padahal dia hutang kita, tapi dia boleh jadi musuh kita. Kerana hutang. Sebab tu saya fikir elak kalau boleh. Tapi dalam dunia bisnes ni bukan, dia tak boleh lari daripada berhutang. Memang ada hutang, tapi kita nak minimize transaksi hutang. Makanya nak minimize transaksi hutang, bisnes apa yang ada yang boleh kita dapat fast cash. Contohnya restoran, tak ada orang makan saya nak hutang. Dia mesti bayar cash. Begitu juga orang menyewa lot-lot kedai. Dia tak bayar pun, paling lama dia tak bayar 2 bulan. Lepas tu kita through agreement, kita suruh dia keluar. Jadi konsep continuous flow of cash tu akan lebih nampak lah. Ada lagi bidang-bidang lain yang berbentuk cash, tapi pandangan saya itulah strategi kita kena buat bisnes yang mana cash return yang cepat. Lepas tu pula yang kedua, bisnes yang kita buat ni dalam keadaan apa sekalipun orang cari.
Dia dalam dunia ni ada 3 area yang orang cari. Satu, kesihatan. Kedua, pendidikan. Ketiga, makanan. 3 area ni kalau kita libatkan diri, walaupun dalam keadaan recession, kita tidak akan mengalami tekanan yang teruk. Orang nak mengaji, miskin lagu mana, keadaan susah macam mana, orang nak mengaji. Education. Kesihatan, susah macam mana, kau orang sakit dia kena cari doktor. Kena pergi cari orang yang berobat. Takkan aku sakit, aku tak ada duit apa, macam mana? Aku duduk diam, tak mungkin. Ketiga, makanan. Orang nak kena makan. Dalam keadaan apa pun tak ada orang kata, aku nak puasa lah. Kenapa aku lapar, tak apa, aku nak puasa setahun kata. Walaupun puasa, dia kena buka je ke? Takkan dia nak puasa 24 jam. Agama pun larang puasa 24 jam. Jadi 3 faktor ni kalau kita cebur diri, insya-Allah kita tekanan dan kengkangan ekonomi tu kita mungkin tidak terasa sangat. Cuba tengok dalam keadaan recession 97, 98, 3 area ni tak terjejas. Area lain semua kena. Dia tak ada. Kedai makan, walau teruk mana pun orang pergi cari makan. Cuma a question of your capability. Kalau you pendapatan tinggi, you makan besar sikit. Kalau pendapatan tinggi sikit, you minta nasi campur lah. Saya nak lauk satu, nasi satu. Macam dah. Yang duit banyak, gaji baru dapat, saya nak makan special sikit lah. Itu terserah pilihan. Tapi makan tu kena makan. Ada you masak sendiri atau you pergi kedai makan. Itulah analisa yang kami buat tu.